Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami daripada Universiti Utara Malaysia. Di sini kami ingin menyampaikan berkenaan tajuk umur mengundi 18 tahun. Slide kami ini di bawah subjek GMGA 1024 Politik dan Pentadbiran. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu Wan Muhammad Haris bin Wan Suhaimi, Muhammad Hafiz bin Saleh, Muhammad Faizal bin Ghazali dan saya sendiri Friendly bin Miki. Seterusnya slide saya akan serahkan kepada Wan Muhammad Hafiz. Terima kasih. Di dalam sistem pentadbiran kerajaan Malaysia, model kuasa dan kerajaan ini juga disebut sebagai satu sistem yang berasaskan undi liberal, iaitu pentadbiran yang memberikan kebebasan individu kepada penduduk setakat memperolehi keistimewaan kewangan, sosial dan politik. Kerajaan jenis ini sebahagian besarnya selalunya digunakan untuk negara-negara di dunia ini dan menjadikan sebagai susun atur kerajaan selepas kejatuhan sosialisme dan komunisme, termasuklah di negara kita iaitu negara Malaysia. Di sini kita dapat lihat infografi pindahan umur mengundi 18 tahun. Pada kalau diikutkan sebelum ni, pengundi hendaklah berumur 21 tahun lah. Jadi untuk pindahan umur mengundi ini telah kerajaan telah bermesyuarat pada 28 April 2021 telah memutuskan untuk melaksanakan umur kelayakan mengundi adalah 18 tahun sebagaimana Pertukaran Perkara 119 Perlembagaan Persekutuan. Yang keduanya, kerajaan beriltizam dalam usaha memberi peluang kepada rakyat berusia 18 tahun untuk menjadi pemilih PRU ke-15 nanti. Dan yang ketiga, kerajaan yakin SPR sentiasa bersiap sedia dan akan berusaha menjayakan persiapan dari segi logistik, sumber manusia dan penyesuaian SOP norma baru untuk PRU ke-15 nanti. Itulah kata Datuk Seri Taqiyuddin Haji Hassan pada 29 April 2021 nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hafiz bin Saleh. Nombor metrik 259949. Saya ingin menceritakan mengenai kebaikan mengundi pada usia 18 tahun. Hak untuk mengundi dalam pilihan raya merupakan perkara utama yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan dan badan yang mengadakan pilihan raya dalam sesebuah demokrasi berperwakilan dan dijamin di bawah perlembagaan. Di Malaysia, syarat untuk mendapatkan hak mengundi adalah seseorang itu mestilah warga negara yang mencapai umur 21 tahun dan bermustaqim dalam sesuatu bahagian pilihan raya pada tarikh kelayakan adalah berhak mengundi dalam bahagian pilihan raya itu bagi Dewan Rakyat atau Dewan Undang Negeri. 21 tahun merupakan kelayakan yang ditetapkan oleh seseorang warga negara untuk mengundi dan umur itu dilihat sangat sesuai dan relevan bagi mengundi yang mahu melunaskan tanggungjawab mereka tersebut. Akan tetapi kini ada pihak yang mencadangkan agar umur itu dikurangkan daripada 21 tahun ke 18 tahun. Wajarkah cadangan umur itu dikurangkan bagi memberi peluang kepada golongan belia untuk turut serta dalam memilih siapa yang akan mentadbir kerajaan demi menjamin masa depan mereka yang cerah pada satu hari nanti? Cadangan tersebut sangat wajar diberikan kepada mereka yang berumur 18 tahun bagi memastikan masa depan mereka terbela. Golongan muda ini merupakan generasi yang cepat belajar. Ini mungkin disebabkan perkembangan teknologi yang membuka mata mereka untuk belajar mengenai dunia. Jadi, mereka sepatutnya diberikan peluang bagi memilih apa yang mereka mahu kerana mereka juga rakyat Malaysia yang bertanggungjawab memastikan nasib negara mereka. Akan tetapi, perkara berkaitan ini perlu disokong oleh kerajaan seperti Kementerian Pendidikan
Sebagai contoh, pelajar-pelajar tingkatan 4 dan 5, mereka adalah pelajar mengenai Perlembagaan Malaysia dan itu merupakan titik mula bagi golongan berumur 18 tahun untuk mengetahui bagaimana proses demokrasi di negara ini berjalan. Dari situ kita boleh mendidik dan mencengkeh minat mereka mengenai pendidikan, politik serta tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia yang akan membuatkan mereka bersedia untuk mengundi bila mereka habis sekolah nanti atau bila hak umur mereka cukup. Jika mahu merelasikan perkara ini, golongan berumur 18 tahun ini perlu diberikan penekanan dari awal lagi mengenai tanggungjawab mereka kerana golongan muda sekarang sangat pintar dan mempunyai pendapat yang hebat mengenai masa depan mereka. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN yang lain seperti Indonesia dan Timor Leste, negara tersebut telah memberi hak mengundi jauh lebih awal dari negara kita iaitu pada 17 tahun dan ini mungkin atas faktor-faktor yang tertentu. Keburukan mengundi pada usia 18 tahun. Golongan berumur 18 tahun, mereka masih muda dan masih tercari-cari haluan hidup mereka seperti contoh minat mereka, cita-cita dan macam-macam lagi. Jadi golongan tersebut sangat mudah terpengaruh dengan apa yang mereka lihat sebagai contoh di media sosial. Ini mungkin membuatkan mereka mengambil sikap syamil lewa terhadap tanggungjawab yang diberikan tanpa memikirkan perkara seperti yang mereka lakukan. Selain itu, perkara ini dilihat mungkin akan meningkatkan jumlah orang yang tidak mengundi atau berdaftar kerana berdasarkan apa yang saya baca, lebih 3 juta rakyat Malaysia yang berumur 20 tahun yang diberikan peluang mengundi tetapi mereka tidak berdaftar dan ini sesuatu yang merugikan. Jadi apa yang dirasakan di sini adalah peningkatan golongan yang tidak mengundi tetapi jika kerajaan mahu juga menurunkan hak umur, mereka seharusnya mencari mekanisme lain bagi menghalang masalah tersebut daripada berlaku. Tetapi pada saya, golongan berumur 18 tahun itu tidak wajar diberikan peluang itu. Hal ini bukanlah sesuatu yang sukar kerana telah banyak diamalkan di kebanyakan negara di dunia ini. Cuma jika perkara ini dilakukan kepada negara kita, kerajaan harus meneliti dan membangunkan model yang sesuai bagi memastikan keuntungan daripada apa yang dilakukan. Perkara sebegini perlu diperhalusi lagi kerana tidak semua akan menyambut baik cadangan tersebut kerana perkara ini dilihat sebagai satu tanggungjawab yang besar dan perlu dititik beratkan demi menjamin keharmonian serta pembangunan negara berjalan dengan pesat dan seiring dengan kemajuan negara-negara lain. Oleh itu, perlulah tindakan secara berdasar, bersesuaian dan drastik perlu rangka dari segi aspek kesedaran, sistem demokrasi dan pendidikan kenegaraan supaya gelombang belia tidaklah hanya berisik suara. Saya petik pepatah dari negara seberang, Indonesia. Dilihat galas berlaba, dihitung pokok termakan. Dalam setiap tindakan pasti akan ada kelompongan. Dan lompong itulah yang sentiasa perlu kita nilai dan perbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faizal bin Ghazali, nombor matrik 260436. Saya akan menerangkan sedikit kesimpulan daripada tugasan ini. Remaja berumur 18 tahun dan belum matang yang terlibat terus dengan bidang politik. Segelintir remaja yang mungkin mendapat model bebas daripada itu boleh dilihat sebagai reaksi terhadap parti politik. Apabila mereka tidak memenuhi jaminan pengisytihar mereka atas alasan bahawa bukan komitmen untuk melihat bilangan belia yang sangat besar. Bukan sahaja remaja yang mungkin memberontak, menyerah diri atau membuat pusingan tetapi kelas pekerja atau warga emas juga merasakan bahawa kepercayaan mereka telah dijual. Buktinya, berlaku di hadapan mata dengan keputusan keseluruhan berlangsung walaupun ejen mereka sebagai ketua parti yang berjawatan besar dan sukar dihancurkan oleh pesaingnya.
kira-kira sehingga tahap yang tidak suka dilihat apa yang sedang berlaku di negara ini, di mana penggubal undang-undang kelihatan hanya mengeksploitasi individu yang telah bekerja untuk bercakap dengan lebih mudah didengar dan dipertimbangkan. Sekian, terima kasih.